Okey, Intan tengok soalan nombor 6 ni. Okey, kita lihat soalan dibagi susunan radas. Okey, bagi takat lebur. Ini yang maksudnya eksperimen kita akan buat dekat makmal nanti. Pemanasan pepejal X hingga lebur dan dia akan direkodkan. Okey, soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan takat lebur? Okey, cuba ulang sekali lagi Intan. Suhu di mana? Intan? Suhu apabila pepejal bertukar menjadi Pepejal berubah menjadi cecair. Okey, good. Okey. So cikgu nak tuliskan suhu di mana pepejal berubah menjadi cecair. So yang tu pun dah boleh ataupun nak tambah yang mana ayat di belakangnya pada tekanan tertentu pun boleh. Okey, 1 markah. Okey, good. Okey, untuk soalan kedua. Okey, apakah tujuan kukus air dalam eksperimen ini? Okey, awak tengok. Dalam eksperimen ni kita guna kukus air. Okey, kita masukkan pepejal X dalam tabung didih, diikuti kat sini kita letakkan air dan dipanaskan dalam letak termometer. Okey, kat situ awak tuliskan untuk mendapatkan suhu yang sekata. Okey, tuliskan. Pandai lagi. Tak duduk. Okey. Tunggu mami. Ada yang cakap ni. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok soalan C. Bahan yang takat leburnya boleh digunakan untuk menggunakan kukus air. Tuliskan naftalina. Okey, ejaan NAFTHA. LENA. Okey, boleh? Okey pelajar, sebab yang eksperimen ni kita belum buat, yang ni cikgu akan bincang lah. Okey, soalan D seterusnya, natrium nitrat mempunyai takat lebur 310 darjah Celsius. Okey, bolehkah takat lebur natrium nitrat ditentukan menggunakan kukus air? Okey, sebelum tu cikgu nak, okey John boleh jawab tak natrium nitrat? Natrium nitrat jenis zarah dia apa, Vun? Okey, John Vun. Natrium nitrat. Pepejal. Okey, natrium nitrat dia dalam zarah apa tadi? Oh, Kalau cikgu tanya jenis zarah dulu. Kalau jenis zarah dia sama ada jawapannya AIM, atoms, ion atau molekul. Okay, which one? Keluar. Okay, apa dia? Dia sama dengan natrium klorida. Macam garam kat rumah tu. Jenis zarah dia apa? molekul. Molekul. Jawapan lain bukan molekul. Ion. Dia apa? Natrium nitrat. Jenis zarah dia ialah ion. Okey, ion. Boleh awak kena tahu ni, natrium nitrat, natrium klorida, natrium sulfat. Lagi apa lagi nama-nama larutan sebatian tu, itu semua dalam bentuk ion. Tapi kalau cikgu kata naftalina, kalau naftalina ni jenis zarahnya tadi adalah molekul. Okey itu kena tahu. Kalau naftalina ni kalau dia tanya jenis zarah, jenis zarah, mesti awak jawab molekul kalau untuk naftalina. Tapi kalau natrium nitrat, jenis zarah dia ialah ion. Okey. Seterusnya yang ni jawapannya awak tuliskan.
kat sini kalau takat lebur 310 memang tidak boleh. Tulis tidak boleh, bukan tak boleh. Okey, tidak boleh kerana takat didih air hanya 100 darjah Celsius. Okey, tuliskan. Takat didih air hanya 100 darjah Celsius. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, untuk graf 6.1 menunjukkan lengkung pemanasan bagi bahan X dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Okey, kat sini awak tengok. Dia kata bahan X dalam keadaan pepejal. Okey, so dia minta soalan pertama, nyatakan takat lebur bagi bahan X. Okey, tengok sekarang. Takat lebur, gariskan dulu. Takat lebur cikgu suruh gariskan takat lebur. So, pertama, kalau awak tengok kat sini, Q1 kepada Q2. Ini dalam keadaan apa? Okay, cikgu minta Iman jawab. Pepejal cecair. Q1. Okay, Q1 dulu. Q1 tu apa? Dalam keadaan pepejal. Okay, Pepejal. Okay, Q2. Q2 ni apa? Q2 ni dia dalam keadaan apa? Pepejal dan cecair. dia mesti dua. Dan apa? Ya, cecair. dan cecair. Okey, dia mesti dua keadaannya. Okey, satu lagi kalau keadaan Q2 nak pergi kepada Q3, ini adalah cecair. Tuliskan dulu macam tu. Dan bila ditanya takat lebur. Takat lebur maksudnya perubahan atau suhu di mana pepejal berubah kepada cecair. So dekat mana? Okey. Q2. Okey, good Q2. Okey, Q2. So cikgu ulang sekali lagi Untuk Q2 ni kat sini awak tuliskan. Okey, catatkan kat sini. Okey, itu adalah takat apa tadi? Lebur. Okey, takat lebur. Bertindan sikit takat lebur. Dia takat lebur ni mesti dekat bahagian ni Q2. Boleh dia mesti dekat bahagian Q2. Pepejal dan cecair. Okey, dapat. Seterusnya, nyatakan keadaan fizik bahan X. Keadaan fizik bahan X dari T1 ke T2. Tengok betul-betul. Dari T1 ke T2. Dia tanya ni. T1 ke T2. So kat situ kita dah tahu dah apa dia. Pepejal dan cecair. Ni cikgu dah tuliskan dah. Okey? Boleh. So nanti pada graf kat sini, graf pemanasan ni cikgu minta awak mesti tulis juga macam ni untuk panduan awak. Okey? So tuliskan keadaan fizik dia pepejal dan cecair. Dan untuk soalan ketiga, terangkan. Okey, terangkan mengapa tiada perubahan suhu pada T1 dan T2. Okey, so tuliskan. Kerana haba yang terbebas. Ini sama dalam penerangan yang nota yang tadi cikgu dah bincangkan tu Awak tengok ayat dia, sama je. Ambil balik. Okey, terangkan semula. Okey, kerana pada keadaan ni T1 ke T2, yang mana keadaan daripada pepejal dia nak berubah kepada cecair. Yang mana haba yang terbebas ke persekitaran diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey, ambil yang dalam bahasa Melayunya. Okey, boleh buat sekarang. Okey. So tadi kalau yang tadi cikgu kata takat, sekali lagi untuk yang takat lebur tu mesti tulis dia keadaan dia pepejal kepada cecair tu ni cikgu dah catat. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada soalan 7. Okey. Okey pelajar, setakat ni okey tak?
Okay, so Hamizan Okay. boleh respon tak Hamizan? Tak dengar lagi suaranya. Okay, Iman okay? John boleh? Okay, Okay. Hamizan boleh respon? Tak dengar suara. Ya. Boleh Dapat tak? Ya. Dapat. Dapat kan? Okay, takat cikgu nak awak ulang semula takat lebur tadi. Apa maksud dia? Hamizan? Keadaan di mana pepejal berubah menjadi cecair. Okay, bila dia tanya takat lebur mesti ayat depannya suhu. Ada perkataan apa? Suhu ya. Suhu di mana pepejal Berubah menjadi cecair. Okay, good. Betul. Okay. So, ada tinggal berapa orang? 13 orang Ada yang dah keluar Okay, tak apa. So, kita tak apa. Kita tengok soalan nombor 7. Okay. Okay, yang lapar boleh makan sambil tu tak apalah, yang mana nak minum air tu cikgu tak nampak kan. Lepas ni on camera nak ambil gambar. Lepas habis kelas nanti. Okay, kita tengok soalan seterusnya boleh cikgu sambung. Sana sikit. Okay, kita tengok untuk soalan nombor 7. Okay, kita pergi soalan nombor 7. Okay, yang mana rajah 7 menunjukkan lengkung pemanasan. Okay, dia dalam soalan ni masih lagi lengkung pemanasan iaitu bagi naftalina. Okay, so sekali lagi naftalina. Okay, naftalina iaitu Farhana. Naftalina dalam keadaan apa jenis zarah? Molekul. Okay, good. Okay, betul. Okay, so dalam keadaan molekul. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, dia dah bagi graf suhu. Okay, so kat sini sama juga T kosong, A ke B, B ke C, C ke D. So sama juga A ke B tadi dalam keadaan pepejal, B ke C pepejal dan cecair, C ke D adalah cecair. Okay, soalan pertama. Namakan proses yang terlibat dalam eksperimen ini. Okay, cikgu nak Atira. Okay, Nurul Atira, Farhana boleh jawab? Proses yang terlibat ialah apa? Atira? Saya tak tahu. Tak boleh. Tak tahu yang proses. Okey, proses ni macam tadi kita tengok peleburan ke, pembekuan, pendidihan. So yang mana satu kat sini? Kalau pemanasan ni maksudnya naftalina ni daripada keadaan apa tadi? Dia dalam keadaan apa tadi asalnya? Pepejal kan? Pepejal tadi kepada cecair. So maksudnya proses apa tu? Macam aiskrim cair, proses apa? Peleburan. Ya, peleburan. So cikgu nak tulis macam tu. So proses, bila dia tanya proses yang mana? Peleburan, pendidihan. Okay, so kalau proses mesti jawab kat situ. Kalau kat sini ialah peleburan. Maksudnya dia melebur daripada pepejal pergi kepada cecair. Okay? Okay, so tuliskan kalau B ke C ni dalam cikgu nak tulis pepejal plus tambah cecair. Cecair. So kita dah tahulah. Kalau C ke D barulah dia complete jadi cecair. Okay? Baru dia complete jadi cecair. Okay, seterusnya. Okay, so tulis peleburan, proses. Okay, kemudian kita tengok soalan kedua. Jenis zarah. Okay, tadi sama cikgu dah terangkan. Kalau jenis zarah awak gariskan. Jenis zarah mesti jawapan awak ada 3 sahaja. A, I, M. Kalau ditanya naftalina, jawapannya apa tadi? Molekul. Jawapannya apa tadi? Molekul. Ya, molekul. Okay, tuliskan. Ya, betul so tuliskan molekul. Kalau tadi cikgu tanya untuk, okay, kalau cikgu kata zinc. Kalau zinc dia dalam keadaan apa?
Zinc atom ke molekul atau ion? Atom. Ya, atom Okay. Ion. Okay, boleh. Ion. Dia kalau ion ni macam contoh tadi cikgu kata apa? Garam natrium klorida, kuprum sulfat. Itu ion. Tapi kalau contoh zinc, lepas tu kalau ferrum atau besi, itu semua mesti atom. So boleh tak? Okay, betul. Boleh Kalau zinc, besi semua tu mesti atom. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay. Okay, untuk okay, kita tengok soalan seterusnya. Mengapa mengapa tiada perubahan pada B ke C? Ini dia. Mengapa tiada perubahan dari B ke C? Okay, sebabnya tuliskan haba yang terbebas ke persekitaran diserap. Ini mesti ingat ayat dia ni. Poin yang awak nak jawab. Haba yang terbebas ke persekitaran diserap untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey? Okey, tuliskan. Dan untuk soalan seterusnya, bagaimana pergerakan? Okey, bagaimana pergerakan zarah naftalina berubah dari C ke D? Awak tengok. Dari C ke D ni maksudnya dari keadaan pepejal tadi dia dah totally berubah kepada cecair. So bermaksud kat sini macam mana dengan pergerakannya? Zarahnya akan bergerak lebih apa? Perlahan. Dia agak-agak zarahnya bergerak lebih apa? Lebih lambat ke lebih cepat? Dia daripada pepejal dia jadi cecair. Perlahan. Zarahnya bergerak perlahan. Kalau pepejal rapat-rapat, sekarang kan kita kena ada jarak, distance kan. So maksudnya dia lagi apa? Bergerak dia lebih apa? Lebih laju ke lebih cepat ya? Lebih laju. So kat situ kena tulis zarah dia bergerak lebih laju ataupun zarahnya bergerak dari perlahan ke laju sebab dia dari keadaan pepejal kan tadi rapat kepada cecair, dia dah makin jarak. Okey? So tuliskan. Kat situ zarah zarahnya bergerak bergerak lebih laju atau zarah bergerak dari perlahan ke laju. Okey? Kalau dalam bahasa Inggeris itulah particles move faster. Okey, boleh? Okey, kita pergi soalan seterusnya iaitu bagi soalan 8. Okey, untuk soalan 8. Okey, setakat ni ada soalan. Kalau ada soalan boleh tulis dekat chat yang mana tak faham lagi. Okey. Ada yang masih ni boleh tanya soalan. Okey, kalau ni cikgu akan continue terus pergi kepada soalan nombor 8. Okey, yang mana metanol ialah suatu sebatian organik. Okey, kita gariskan. Dia dah kata takat lebur negatif bukan negatif itu. Takat lebur dia. Okey, betul, negatif 91 darjah Celsius. Takat didih 65 darjah Celsius. Okey. So buat sama macam tadi. Takat lebur. Takat lebur apa tadi? Lebur. Tulis balik. Lebur. Pepejal cecair. Boleh respon? Siapa tadi? Pepejal cecair. Okey, good. Pepejal dash cecair. Okey, buat macam tu. Okey, satu lagi takat didih. Okey, takat didih apa? Cecair kan? Kepada gas. Okay, good. So soalan sekarang ni. Okay, apakah keadaan fizik? Okay, keadaan fizik metanol. Okay, metanol ni nama bagi alkohol ni metanol ni nama bagi alkohol pada suhu bilik. Okay, so pada suhu bilik tadi cikgu kata suhu dia berapa? Kita anggapkan tadi suhunya 20. 28. Okay, buat macam tadi. Okay, Cuba buat garis nombor dia. Dapat tak? Negatif. PCG. Buat PCG. Okay, lepas tu 65. Okay, apa dia agaknya? Keadaan dia. Okay, kita tengok.
PCG kat sini tadi kan negatif 91, cecair kepada gas takat didih 65. Suhu 28 letak mana? Tengah kan? Tengah. 28 tengah. Okey, so dah nampak keadaan apa? Cecair. Cecair. Okey, pandai. Okey, betul jawapannya. So kita dah nampak ni jawapan dia. Okey. Cecair. Okey, so tuliskan. So dah boleh jawab dah tu. Soalan ni dah faham kan? Okey. So dah boleh. Okey, bila dah tahu keadaan cecair, baru kita boleh lukis susunan zarah. Tapi dia nak susunan zarah ni pada suhu 100 darjah Celsius. Susunan zarah metanol pada suhu, okey gariskan ni, 100 darjah Celsius. So kalau 100 dekat mana keadaan dia? Yes. Atas 65 kan? Okey, so kita dah tahu dia dalam keadaan gas. Gas. Okey, pandai. Okey, pandai dah. Okey, dah boleh buat dah tu. Okey, cantik dah. Okey, dalam keadaan gas. Okey, so tuliskan. Lukiskan. So kalau kat situ at least kalau gas, okey awak lukis lah. Dia dalam keadaan 2 atau 4 atau 3 ni gas, tulis. Okey, kemudian bagaimana dengan pergerakan zarah? Kita dah tahulah dalam keadaan gas, mana zarah dia bergerak lebih laju. Okey, zarah ni tadi bergerak lebih laju. Okey. Okey, boleh Dan untuk soalan seterusnya, lakarkan graf suhu melawan masa. Okey, suhu melawan masa apabila metanol dipanaskan pada suhu bilik ke 100 darjah Celsius. Okey, maksudnya yang ni kita akan buat graf apa? Graf pemanasan. Betul? Okey, graf pemanasan. Dia ada dua tau. Satu graf pemanasan, satu graf penyejukan. Tapi kat sini dipanaskan bermaksud kena buat graf pemanasan. Okey, bila lakarkan graf, ingat paksi, okey, paksi X kita letakkan apa? Masa. Tengok dia kata suhu ni Suhu lawan masa. Maksudnya suhu letak paksi Y, okey, masa letak dekat paksi X. Okey Kemudian, okey awak tengok kat sini. Okey, kat sini kenapa kita buat 65 ni? Ini bermaksud takat apa dia tadi ni? Takat didih dia tadi kan? Kita tulis kat sini. Okey. Okey, takat didih ni tadi. So, tuliskan. Ni maksudnya kalau kita lihat, ni adalah cecair dan gas, akhir sekali gas. Okey, boleh? Setakat ni boleh semua? Boleh. Okay, so maksudnya untuk soalan kita, boleh soalan kita habis untuk hari ni cikgu sehingga soalan nombor 8. Okey. Maksudnya untuk yang hari ni pun lesson pembelajaran kita cikgu ada rekodkan. So nanti yang mana yang tak dapat daripada awal tu nanti cikgu akan share lah. Cuma tak tahulah video tu kalau berat kena link dengan apa? YouTube Betul tak? Kalau macam awak download tu memang rasanya berat video. Okey, tak apa. So pelajar, untuk nanti tugasan minggu depan tu tak apa, kita akan masuk kepada perkembangan model atom. Okey, yang untuk minggu depan cikgu akan bincangkan perkembangan model atom yang ini. Cuma nota memang awak dah buat. Untuk yang minggu ni kita akan tadi cikgu fokus yang mana jenis zarah tu yang penting cikgu nak awak tahu bezakan 3 keadaan atoms, ion, molekul tu. Kemudian dalam graf pemanasan penyejukan dah tahu tentukan keadaan macam yang mana kita belajar ni tadi, yang mana pepejal, cecair dan gas. Awak ingat tu kalau untuk keadaan fizikal ni mesti jawapan awak yang mana PCG, pepejal, cecair, gas. Tapi kalau dia tanya soalan jenis zarah, jawapan awak kata kunci dia apa? AIM. Okay? Boleh dapat Kalau AIM tu yang mana atoms, ion, molekul. Okay. So sebelum kita akhirkan kelas ni, cikgu akan tanya sekali lagi Seorang-seorang cikgu nak tanya jenis atoms, ion, molekul tu dulu. Yang basic dulu Mula dengan Akmal. Akmal? Ya, saya. Dengan
Akmal, okay, cikgu nak untuk gas oksigen. Gas oksigen tu atoms, ion atau molekul? Molekul. Okay, molekul. Okay, betul. Okay, Amira. Okay, cikgu nak untuk ozon. Ozon. Amira ada tak? Okay, ozon. Apa cikgu? Okay, ozon. Ingat tak? Ozon. Gas ke molekul? Dia dalam, okey lah. Ozon tu dia dalam bentuk apa? Molekul. Okey lah, soalan lain. Gas nitrogen dioksida. Molekul. Okey, betul. Molekul Okey, good. Okey, Hamizan. Ada tak? Hamizan? Tak ada. Mizan tak ada Okey, Intan. Intan Balkis, helium. Helium. Atoms, ion atau molekul? Molekul. Okey, helium adalah atom. Okey, mana awak nak tahu ni, atom ni yang mana kita tengok balik nanti dalam jadual berkala. Ingat tak kita belajar masa form 1? Jadual berkala yang start daripada unsur hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, karbon, itu semua adalah atom. Boleh? So kalau helium tu cikgu kata atom. Boleh? Okey, John. Cikgu nak cuprum 2 sulfat. Cuprum 2 sulfat? Ion. Okay, good. Ion. Okay, betul. Iman? Okay, jawab untuk larutan natrium sulfat. Natrium sulfat. Ion. Okay, good. Ion. Okay, betul? Betul. Okay, Daniel? Okay, Daniel iaitu gas karbon dioksida. Okay. Karbon dioksida apa dia, Daniel? Atom. Karbon dioksida. Dia kalau atom ni single, tapi kalau karbon dioksida tu kan dia dah CO2. So dia mesti apa? Ya, molekul. Dia kalau yang single atom, kalau yang cikgu kata CO2, dia mesti molekul sebab dia lebih daripada satu. Awak ingat tu. Okay? Lebih daripada satu macam single atom. Tapi kalau dwi atau dua ataupun couple, couple tu mesti molekul. Boleh? Ingat tu, couple molekul. Okay? Atau lebih daripada dua atau tiga. Okay? Seterusnya cikgu nak, okay, Afiatul Balkis. Afiatul Balkis ada? Ada, ya. Okay, cikgu nak untuk larutan natrium nitrat. Larutan natrium nitrat. Ion, okay, good. Farhana, asitamida. Molekul. Okay, good. Betul. Okay, sama dengan Naftalina tadi Okay, Alia. Okay, Alia ada? Okay. Alia, cikgu nak awak nyatakan jenis zarah bagi zinc oksida. Zinc oksida. Okay, Alia. Zinc oksida. Dia sama macam okay, zinc oksida adalah ion. Alia? Tak apa. Zinc oksida ni sebabnya dia gabungan daripada cas. Okay, positif negatif. Okay, tak apa. Okay, Alia. Sekali lagi Alia untuk kalau gas oksigen. Molekul. Ya, gas oksigen molekul. Tapi kalau zinc oksida dia adalah ion. Okay? Okay, Atira. Okay, Atira, metanol. Atira, metanol ialah apa? Molekul. Okay, betul. Metanol adalah molekul. Okay, dan Ain? Okay, Ain Nadia, etanol. Molekul. Okay, good. Etanol juga adalah molekul. Okay. So, Alhamdulillah pelajar. So, yang mana
dapat join kelas cikgu hari ni. Cuma nanti cikgu akan, insyaAllah minggu depan kita akan buat kelas sekali lagi. Sebelum tu boleh tak on camera? Okay, boleh on camera? Okay. Boleh on camera, cepat cikgu nak ambil gambar. Hello. John. Cepat-cepat on camera. Nak kena buka tu. Mestilah. Mestilah syarat-syarat kehadiran ni. Korang ni tak rindu ke? Tak nampak betul Saya tak korang? pakai tudung, saya tak pakai tudung ya tak ada. Alah, sarung je telkung. Kalau yang tak pakai tudung, sarung telkung. Telekong tak ada. Telkung pun tak ada. Sarung latek ke, songkok ke. Kan comel tu. Kopiah. Piah ya. Cepat dah. Ada pun. Intan. Okey, comel pun. Hilang. Okey, Farhana. Okey, on lagi sekali. Cikgu nak serentak. Saya juga cikgu. Okey, boleh cikgu ambil gambar. Okay, ready? Atira tak nampak ke? Kucoi. Okey, boleh ambil gambar. 1, 2, 3. 3 please. Okay, peace lagi. 1, 2, 3. Tadi bukan Daniel ada ni ke? Ada pergi, kata nak pergi exam? Ya ni je. Dia ni cikgu. Saya semalam. Diorang baru buka lagi. Semalam. Okey, kejap. Semua dah ambil gambar belum ni Dah Okey, so yang lain ada tak gambarnya? Yang tak ada. Okey, Alhamdulillah. Okey pelajar, so insyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan. Okey, so nanti ada sebarang soalan, masalah boleh PM cikgu. Yang mana tak faham lagi nanti cikgu akan share jugalah video PDPC kita hari ni pelajaran kita hari ni. Okay, so Alhamdulillah cikgu harap awak dapat buat ulang kaji sekali lagi sekali lagi untuk cikgu nak tanya, maybe modul ni cikgu nak awak ambil minggu depan masa ambil bahan offline. Boleh? Okey cikgu. Boleh nanti cikgu akan maklumkan dalam group. Guna modul 1 dululah. 1 lagi belum sampai. Ni untuk tambahan soalan tambahan nanti kita buat latihan. Okey pelajar, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat sejahtera. Okey, jumpa minggu depan. Jika ada masalah kita ni. Okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih semua. Okey, jumpa minggu depan. Okey, bye. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey Okey, take care semua. Selamat buat ulang kaji. Okey. Bye. Bye. Okey, bye. Jumpa minggu depan Okey, minggu depan cikgu harap ramai lagi yang join. Okey, bye. Bye, okey. Bye. Okey. Dan bye. Baru nampak tangan. Okey, Hop. Ambil gambar tangan Tangan Okay, ada bukti tangan. Okey, peace. Okey. Ni baru nampak. Okey, bye. Okey, jumpa minggu depan.